Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada profesionalan. Nama saya Iva Amira binti Iman dan saya akan membentang mengenai kemalangan di tempat kerja, yaitu letupan di semua kilang gula. Ini adalah agenda kita. Saya akan membentang latar belakang kronologi kemalangan, isu-isu dalam syarikat dan cadangan yang telah diberikan oleh pihak berkuasa, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Kilang gula tersebut diasaskan oleh syarikat Imperial Sugar yang berada di Port Wentworth, Georgia, dan dibina pada tahun 1917 dan telah beroperasi selama lebih 80 tahun tanpa sembarang kecederaan maupun kemalangan telah berlaku. Imperial Sugar Refinery ataupun kilang gula tersebut merupakan sebuah kilang memproses gula daripada tebu muntah menjadi gula pasir. Dan letupan yang telah berlaku menyebabkan 14 orang pekerja telah meninggal dunia dan 36 orang pekerja telah mendapat kecederaan yang serius. Seterusnya kita akan melihat kepada kronologi kemalangan. Letupan pertama dan letupan kedua adalah saling berkaitan. Di mana letupan pertama pada 7 Februari 2008 pada jam 7.15 malam telah berlaku letupan yang besar di bagian tali kelili konveyor. Ini merupakan tali kelili konveyor ataupun dikenali sebagai conveyor steel belt. Letupan pertama itu telah menyebabkan debu daripada memproses gula itu telah berterbangan. Kita boleh lihat dalam gambar inilah. Letupan pertama itu telah menyebabkan debu daripada gula tersebut telah berterbangan. Hingga menyebabkan letupan kedua telah berlaku di bagian bangunan pembungkusan, itu sebagian daripada kilang gula tersebut dan kawasan pembongkahan gula. Steel belt conveyor ini akan mengangkut gula daripada pembongkahan gula kepada bangunan pembungkusan. Dan disebabkan oleh tekanan daripada letupan pertama tu telah mengakibatkan suhu mesin terlalu panas hingga meletup dan menyebabkan lantai dan dinding di tempat kawasan tersebut telah menjadi runtuh. Penyiasat CSB telah membuat laporan mengenai puncak letupan. Itu salah satu silo, yaitu yang ini, yang kita nampak 3 silo ni. Salah satu silo itu telah tersumbat dan menyebabkan conveyor yang ini telah melepaskan debu gula di tempat kawasan tersebut. Penyiasat CSB juga telah membuat kesimpulan bahawa suhu yang terlalu panas pada ball bearing, itu yang kecil, yang roda kecil ni, pada steel belt conveyor itu telah memberi masalah dan merupakan puncak utama yang telah menyebabkan letupan pertama dan letupan kedua berlaku. Namun begitu, penyiasat CSB tidak dapat menyiasat secara terperinci kenapa letupan pertama dan letupan kedua ini berlaku. Disebabkan oleh tempat kawasan letupan itu telah musnah dan mereka sukar untuk memasuki ke tempat tersebut. Mereka tidak dapat mengetahui puncak yang lain selain daripada suhu yang terlalu panas pada ball bearing ni. Mereka sukar untuk mengetahui apa puncak yang berkemungkinan berlaku. Tetapi salah satu puncak yang telah mereka tetapkan adalah suhu yang terlalu panas pada ball bearing tu telah menyebabkan letupan pertama dan letupan kedua telah berlaku. Okey, seterusnya adalah isu-isu dalam syarikat. Penyiasat daripada US Chemical Safety and Hazard Investigation ataupun dikenali sebagai CSB telah membuat laporan bahawa rekan mesin dan peralatan untuk memproses gula adalah tidak direka untuk meminimumkan pembebasan gula dan hamuk gula ke tempat kawasan kerja yang lain. Pengemasan di tempat kerja atau pembersihan tidak mencukupi dan tidak dilaksanakan dengan kerap sehingga mengakibatkan gula pasir dan gula hamuk telah terkumpul. Seterusnya merupakan pengumpulan hamuk daripada gula telah melebihi tahap minimum yang boleh menyebabkan
yang boleh menyebabkan berkemungkinan terbakar. Suhu pada steel melt conveyor itu telah menjadi terlalu panas dan menyebabkan berlakunya letupan pertama. Letupan pertama telah menyebabkan letupan dan kebakaran kedua yang berlaku di bangun pembungkusan adalah berkaitan dengan kilang tersebut. Hasil daripada letupan itu, 14 orang pekerja telah meninggal dunia yang berkemungkinan daripada letupan yang kedua. Syarikat industri insurans harus meningkatkan prosedur audit insurans mereka untuk debu dan memberitahu bahan atau latihan yang diperlukan ketika menghadapi kemalangan-kemalangan. Pihak CSB juga memberitahu kepada syarikat ini untuk dikehendaki memanggil beberapa persatuan ataupun syarikat untuk memberikan latihan menghadapi debu yang boleh terbakar dan bahan-bahan untuk diaudit. Oke, seterusnya adalah cadangan. Oke. Yang pertama adalah pihak syarikat perlu mengkaji semula semua kemudahan maupun mesin berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh National Fire Protection Association. Yang kedua adalah melaksanakan program kebersihan yang lengkap pada permukaan lantai dan peralatan di seluruh syarikat untuk memastikan habuk tidak terkumpul hingga ke tahap yang berbahaya. Yang ketiga adalah melaksanakan program latihan untuk pekerja dan kontraktor syarikat supaya mereka dapat menangani kemalangan yang berkemungkinan akan berlaku pada masa hadapan. Pihak CSB juga memberitahu kepada syarikat ini untuk memperbaiki prosedur dan langkah-langkah kecemasan. Isu-isu dalam syarikat maupun cadangan adalah yang telah diberikan oleh pihak CSB tersebut, yaitu US Chemical Safety dan Hazard Investigation. Yang terakhir adalah kesimpulan. Letupan daripada kebakaran telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada syarikat dan pekerja mereka. Melalui kajian ini, terdapat idea yang telah dicanangkan akan dapat meningkatkan keselamatan syarikat, begitu juga dengan keselamatan pekerja. Melalui idea ini yang telah diberikan oleh pihak CSB tersebut, segala kekurangan dan kesalahan boleh dielakkan daripada berkemungkinan berlaku pada masa akan datang. Oleh itu, setiap syarikat yang ditemukan perlu menitik beratkan keselamatan terhadap penggunaan mesin, malah keselamatan pekerja. Terima kasih sebab mendengar pematangan saya. Sekian dan terima kasih. Ini adalah rujukan saya. Sekian dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan.